Saya nak kongsi satu lagi cerita yang sangat menarik untuk tuan-tuan dirahmati Allah. Bawa balik, kongsikan dengan keluarga. Mudah-mudahan naikkan sedikit semangat dalam kita nak beribadat. Satu hari tuan-tuan dirahmati Allah, saya dipanggil untuk uruskan satu jenazah petang. Selingkungan dalam pukul 5 lebih tuan-tuan dirahmati Allah, saya dipanggil. Saya bergegas ke hospital. Sampai di hospital, saya dimaklumkan oleh seorang sahabat, Ustaz, orang yang mati ini, yang Ustaz tunggu ni, si mati. Masa saya sampai tu jenazah belum sampai lah. Jenazah dalam perjalanan nak sampai. Sebab bila kita pergi ambil jenazah tuan-tuan, tak boleh pakai ambulan. Orang kalau dah meninggal, dia tak naik ambulan. Belum sah meninggal baru naik ambulan. Mati atas ambulan tak apa, tapi kalau sebelum naik dah mati, memang ambulan tak angkat. Itu memang tak tahu dia punya prosedur kot. Itu memang prosedur tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, sementara tunggu tu saya diberitahu si mati ini, orang yang meninggal dunia ini baru selesai menjadi imam waktu asar. Dia jadi imam waktu asar, dia bagi je salam yang pertama, terus dia rebah, jatuh betul-betul atas sejadah imam, tengah jadi imam. Allahu Akbar. Saya ternanti-nanti orang yang baik ini. Sampai saja dia tuan-tuan, saya terus tengok dia dalam keadaan yang baik. Pihak forensik terus masukkan dia dalam bilik bedah siasat. Saya terus pergi ke tempat mandi tuan-tuan dirahmati Allah, ambil kain, nak potong kain, nak sediakan untuk dia. Seorang kawan saya kata, Ustaz, nanti dulu Ustaz, kita tak boleh uruskan dia lagi hari ni. Saya waktu tu tergamam. Orang yang matinya mulia, orang yang matinya hebat, tiba-tiba tak boleh diuruskan. Saya tanya kenapa. Kawan-kawan saya bagi tahu, dia kata, Ustaz, si mati ni tak ada sebarang dokumen pengenalan diri. Kita tak tahu dia siapa, keluarga dia belum ada buat sebarang tuntutan, kita tak tahu nak hantar ke mana. Jadi terpaksa disimpan terlebih dahulu. Simpan tuan-tuan dirahmati Allah. Waktu tu hati saya dah gundah gulana, sedih. Maklumlah, masuk dalam peti beku ni tuan-tuan, tak payah tunggu 60 hari, 6 jam pun cukup dah beku. Dia beza tuan-tuan, beza peti beku rumah tuan-tuan dengan peti beku simpan mayat ni tuan-tuan. Pasal kita nak pastikan dia tak mengeluarkan bau yang busuk, sebab tu kita bekukan dia. Sebab manusia ni tuan-tuan sebusuk-busuk bangkai. Sebab tu jangan main-main kalau manusia ni dah jadi bangkai tuan-tuan, tak boleh tahan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, saya waktu tu terpaksa lah merelakan. Sebab tuan-tuan kena faham, kalau tak ada urusan, tak ada maikat ni tuan-tuan, payah nak dapat lubang kubur. Payah. Lubang kubur Lembah Kelang ni limited. Nak dapat lubang kubur susah, nak dapat lubang golf insya-Allah. Majulah sukan untuk negara. Ini realiti. Tuan-tuan kena faham. Ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya terpaksa lah, dengan hati yang lara, hati yang sedih, terpaksa tinggalkan si mati, masukkan dalam drawer, simpan. Saya tunggu sehari, saya tunggu 2 hari, saya tunggu 3 hari. Seminggu berlalu, tidak ada sebarang cerita. Daripada seminggu naik ke sebulan, tidak ada sebarang cerita. Dari sebulan naik ke 2 bulan, tuan-tuan dirahmati Allah. Setelah 60 hari, saya dihubungi oleh seorang sahabat. Ustaz ingat lagi tak jenazah tempoh hari? Okey, kita dah dapat pengesahan, kita dah ada keluarga yang datang tuntut, kita dah ada dokumen semua. Ustaz boleh datang kalau Ustaz nak urus jenazah. Kalau tak, saya panggil orang lain. Saya kata tak apalah, pasal saya dah mulakan hari tu, saya nak tengok pengakhiran dia macam mana. Saya pun bergegas. Masa saya bawa kereta ni tuan-tuan, saya terfikir agak-agak macam mana rupa si mati. Maklumlah tuan-tuan dah beku. Macam tuan-tuan beli ikan kan, tuan-tuan beli ikan, tuan-tuan simpan dalam peti ais, simpan lebih 60 hari. Ikan jadi apa tuan-tuan? Ikan jadi lebam. Memang dah tak cantik dah rupa ikan. Tuan-tuan tengok bila ikan ni dah lebam, dah tengok dah teruk tuan-tuan, tuan-tuan tak makan, tuan-tuan campak bagi kucing. Kalau gamak kata kucing boleh bercakap, ditanya balik, oh, ni ikan kembung ke batu cak kembung? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, sampai saya di pekarangan bilik mayat tu, memang ramailah pegawai agama Islamnya, pegawai pihak berkuasa, PBT dan sebagainya lah, ramai. Ada seorang pegawai polis, dia tak ada calik tepi tuan-tuan, ada paku kat atas. Jadi pegawai lah datang jumpa saya. Dia sambut saya, dia kata, Ustaz, kita bagi penghormatan dekat you buka jenazah. Dia sebenarnya bukan penghormatan, yang datang ni semua penakut kan.
Tak salah sembang lah dengan aku. Adik tak apalah, orang bagi penghormatan tuan-tuan, kita buka lah. Saya pun buka drawer dia, bawa keluar. Saya duk fikir macam-macam dalam kepala ni tuan-tuan, sekabut macam-macam. Tapi bila saya buka dia plastik yang menutupi si mati ini waktu itu, saya menitiskan air mata. Saya terkejut dan saya tergamam. Si mati bukan saja tidak beku tuan-tuan, badannya panas dan wajahnya berpeluh. 60 hari disimpan dalam peti beku, dia masih lagi panas, wajahnya berpeluh. Allahu Rabbi, siapakah insan yang sangat istimewa ini tuan-tuan dirahmati Allah? Siapakah dia tuan-tuan? Bila ditanya kepada sahabat-sahabat, ramai yang menggiling kepala. Dia kata, Ustaz, tanyalah seorang tu rapat dengan dia Ustaz. Saya pun mandikan dia, selesai mandi kafan. Saya bagi penghormatan pada kawan-kawan dia, nak tengok, nak cium ke sebagainya tuan-tuan. Tengah-tengah saya bagi penghormat, tengah-tengah saya bagi peluang, tiba-tiba saya dengar suara orang menjerit, Subhanallah, Allah, Subhanallah, macam-macam bunyi. Saya kata, sudah, ni Syiah ke apa ni? Saya pun lari patah balik tuan-tuan. Saya tanya, kenapa bising-bising ni? Dia kata, Ustaz, tengok tu Ustaz. Di dahi si mati keluar kemerah-merahan satu perkataan ataupun kalimah yang kita kenali sebagai kalimah tauhid, alif lam lam ha. Allahu Akbar. Saya waktu itu menangis, sekali lagi saya peluk si mati. Siapakah dirimu wahai sahabat? Siapakah dirimu wahai sahabat? Saya cium dahinya berkali-kali. Saya tanya pada seorang sahabat yang saya tengok dekat dengan dia, saya kata, kenal ke dengan si mati? Dia kata, saya kenal Ustaz. Si mati ini waktu umurnya 11 tahun dia jadi anak yatim piatu, tak ada keluarga. Jadi pondok ambil dia, jadikan sebagai anak angkat pondok. Sayalah yang berkawan dengan dia daripada mula dia masuk sampai hari ini. Dia datang ke Malaysia ni Ustaz sebab nak cari peluang kerja sebagai imam. Dia baru 2 hari jadi imam di tempat tersebut. Kami pun tak tahu, sebab hari itu kami sama-sama dalam satu jemaah datang ke sini. Tujuan kami datang hari itu nak berdakwah. Tiba-tiba dia tak nak balik pasal dia nak jadi imam. Dia ditawarkan jadi imam. Jadi Ustaz, sejak saya kenal dia daripada umur 11 tahun, dia ni susah dan sukar untuk tinggalkan solat malam. Dan antara solat malam yang menjadi rutin hidupnya adalah solat sunat tasbih. Allahu Akbar. Bila saya dengar tuan-tuan, lagi menitis air mata. Mulianya hatinya, mulianya dirinya tuan-tuan, menjadikan solat-solat tasbih itu sebagai amalan harian. Cuba kita tanya diri kita tuan-tuan, setahun berapa kali kita buat solat-solat tasbih? Agak-agak dengan amalan yang kita tidak seberapa ini, bagaimana kita nak bertemu dengan Allah? Mudah-mudahan tuan-tuan, sedikit suntikan cerita itu dapat memberi satu gambaran yang baru kepada tuan-tuan untuk bersedia dan melakukan persediaan ketika nak bertemu dengan Allah kelak insya-Allah.